Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram sampailah ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulah, di mana diberkati sepanjang perjalanan itu dan tempat tersebut. Linuriyahu min ayatina, dengan tujuan untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia, yakni Allah, maha mendengar lagi maha melihat setiap perilaku yang dilakukan oleh hamba ini. Surah Isra ayat yang pertama daripada surah Isra tersebut. Yang dihormati Tuan Haji Pengerusi Majlis, yang dikasihi, yang berhormat adun kawasan Duyung ini, yang disayangi dan dikasihi Ustaz Sudin, para asatizah, pimpinan-pimpinan Ahliyatan Kuasa Surau Ittihadiyah ini, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas mustajabnya doa kita yang telah kita doa pada tahun lepas, di mana kita berdoa tahun lepas agar Allah bagilah peluang untuk kita kembali ke Ramadan tahun ini. Lalu Allah mustajabkan doa kita itu dengan Allah memulakan kita memasuki bulan Rejab pada tahun ini. Rejab maknanya pintu kita untuk memasuki bulan Ramadan. Allah jadikan tatkala mana kita hidup di atas dunia ini, Allah jadikan 12 bulan untuk menggenapkan setahun. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah sebut semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan 12 bulan untuk kita lalui menggenapkan setahun. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan hurum ini dipanggil bulan Rejab. Bulan hurum ini bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Start daripada masuki bulan Rejab, bila masuk saja dalam bulan Rejab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mula mengulangi sepotong doa yang diulang dan diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li bi syahri Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Wa barik li bi syahri Sya'ban. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, panjangkanlah umur aku agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang diulang dan diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maknanya Rasulullah nak bagi tahu, ya Allah, kalau ditakdirkan kematian itu berlaku tahun ini dalam hidup kita ini, maka kita minta dengan Allah, ya Allah, bagilah kesempatan untuk saya memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau mati pun, ya Allah, biar matilah lepas pada bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang paling utamanya. Orang kita dia nampak raya yang besar, dia tak nampak yang Ramadan yang besar. Boleh jadi kita akan tanya, kenapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mana masuk saja dalam 3 bulan ini Rasulullah beria sangat. Tak pernah wajah Rasulullah kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seceria dengan bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Suka Rasulullah. Sampai bila dekat-dekat dengan bulan Ramadan, Rasulullah akan sebut hilalu khairun wa rushdun, bulan yang membawa kebaikan dan juga membawa petunjuk daripada Allah. Rasulullah akan ulang, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Rasulullah sentiasa sebut pada sahabat-sahabat bagaimana nak masuknya bulan Ramadan. Suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tanya kenapa Rasulullah beria sangat terhadap 3 bulan ini. Padahal Rasulullah masuk juga dalam bulan-bulan yang lain. Kalau tuan-tuan baca dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak akan jumpa Rasulullah baca doa untuk masuk dalam bulan Rabiul Awal. Kita tak jumpa doa Rasulullah masuk bulan Zulhijjah. Padahal bulan Rabiul Awal itu kan bulan kelahiran Rasulullah. Padahal bulan Zulhijjah itu kan bulan hujung tahun, yang adanya peristiwa yang disebut dengan peristiwa ibadah korban dan haji. Tentulah jauh lebih besar, sepatutnya demikian. Tapi Rasulullah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia masuk saja dalam bulan Rejab, bulan Syaban dan Ramadan ini, Rasulullah tunjuk kegembiraan dan kesungguhan Rasulullah untuk masuk dalam bulan Ramadan. Ulama-ulama jawab, kerana Allah nak bagi tahu, Rasulullah nak bagi tahu pada kita betapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Allah kepada kita ini sehingga kan Allah anugerahkan kita bulan Ramadan. Padahal kalau Allah tak buat bulan Ramadan pun, sebelum daripada datang Rasulullah ini, umat manusia tak kenal pun bulan Ramadan. Bila datang saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tonjolkan bulan Ramadan. Allah naikkan dan Allah lonjakkan tentang bulan Ramadan. Kenapa Allah lonjakkan bulan Ramadan pada kita ini? Ulama sebut kerana sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sayangnya Allah kepada kita dengan Allah kurniakan bulan Ramadan? Memandangkan umur umat Muhammad ini tidak sepanjang usia umat-umat terdahulu. Umur umat-umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Bila mereka panjang masa mereka hidup, tentu banyak amal ibadah mereka. Tentulah amal ibadah umat-umat terdahulu Allah jadikan dia lama hidup mereka tersebut dan banyak ibadah yang mereka boleh buat. Manakala umur umat Muhammad Allah jadikan pendek dia. Tak sepanjang usia umat terdahulu. Rasulullah sebut a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. 60 tahun hingga 70 tahun ni lama kau kita hidup. Tak lama dibandingkan dengan usia umat terdahulu. Umur umat terdahulu, kita baca dalam kitab Nabi Nuh AS, sepanjang 950 tahun dia hidup. Nabi Nuh AS. Nabi Adam AS sepanjang 1000 tahun lebih.
hidupnya umur umat-umat terdahulu. Umur Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad, disebut Nabi Ibrahim alaihissalam dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena. Nak gambarkan tentang umur umat-umat terdahulu panjang-panjang. Dan tentu banyak amal ibadah dia. Manakala usia umat Muhammad, Allah pendekkan saja. Di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni amalan apa yang kita ada? Yang kita nak persembahkan di hadapan Allah. Sehingga kan kita nak minta syurga Firdaus Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu tak rasa malu ke nak minta dengan Allah syurga Firdaus ni? Dengan umur kita, amal ibadah kita yang secoek ini. Bukan banyak sangat pun amal ibadah kita. Katakanlah kita boleh hidup 70 tahun. Usia kita ni sampai 70 tahun. Kita terpaksa tolak 15 tahun yang terawal dalam hidup kita. 15 tahun kita belum akil balik. Dah kita tolak. Tinggal 55 tahun. 55 tahun pula tolak pula. Masa kita makan, masa kita berjalan, masa kita bermain, masa kita tidur malam cukup. Cuba kira kita tidur malam tiap-tiap malam. Kita tidur tiap-tiap malam 6 jam hingga 8 jam setiap malam. Kita dah buang dah masa tersebut. 6 jam hingga 8 jam setiap malam. Cuba kira dengan 70 tahun kita hidup. Ulama-ulama kira kita sedang tidur selama lebih kurang 22 tahun. Tidur saja 22 tahun. Tu baru kira tidur malam, baru tak campur lagi tidur dalam majlis ilmu. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, tidur waktu mana khatib sedang khutbah, maknanya banyak mana masa kita tidur dalam hidup kita ini. Allah, dia sayang pada umat Muhammad ini, Allah anugerahkan Ramadan. Allah, bila Allah nak jadikan bulan Ramadan ni kata-kata kat mana Allah nak tunjuk sayang pada kita bulan Ramadan. Allah jadikan dalam bulan Ramadan ada satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam je kita dapat. Sama dengan 82 tahun kita beribadah pada Allah. Nak gambarkan tentang bagaimana besarnya amal ibadah malam bulan Ramadan. Cari je. Allah sengaja sembunyikan. Start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kamu cari. Malam itu dipanggil khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Malam tu kebetulan kita baca Quran. Sama dengan 82 tahun kita sedang baca Quran. Malam tu kita derma. Ingat ni, besar ni nilai malam-malam. Siang hari besar dengan puasanya. Malam hari dengan ibadah yang terbuka yang Allah kurniakan pada kita. Malam jangan tinggalkan. Untuk kita pastikan start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan kita infak. Kita baca Quran. Kita iktikaf. Kita buat banyak benda dalam bulan Ramadan. Satu malam. Malam tu kita qiyamul lail. Sama dengan 82 tahun kita qiyamul lail. Malam tersebut, kita derma. Sama dengan 82 tahun kita menderma. Buatnya malam tu kita buat ketupat. Sama dengan 82 tahun buat ketupat. malam bulan Ramadan. Malam tu main mercun. 82 tahun main mercun. Main bunga api. 82 tahun main bunga api. Tua-tua pun main bunga api lagi. Nak sebutnya gambaran, rugilah dalam hidup kita. Kebetulan dalam hidup kita ni kita dapat 10 malam je. Sepanjang kita hidup ni 70 tahun. 10 kali je kita dapat malam Lailatul Qadar. Sama dengan 820 tahun kita beribadah pada Allah. Tengok cara Allah nak tunjuk sayang pada umat Muhammad ini sendiri. Kemudian, takkanlah kita tak dapat 20 kali dalam hidup kita bulan malam Lailatul Qadar.
Dapat 20 kali, sama dengan 1,600 tahun lebih kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, dia nak tunjuk sayang lagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah jadikan Ramadan, Allah jadikan dahulu bulan Rejab dan bulan Syaban. Ini nak sebut kaitan di antara bulan Rejab dan bulan Syaban terhadap Ramadan. Yang kita perlu faham besar nilai ini. Sehingga kan Rasulullah baca doa. Doa start daripada bulan Rejab dikaitkan dengan bulan Ramadan. Nak gambarkan betapa besar nilai ini, bulan Rejab. Kenapa Allah jadikan bulan Rejab? Allah nak suruh kita buat persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Supaya apa dia? Tak berlaku kejutan bila kita masuk dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Bila kamu masuk bulan Ramadan, kamu tak terkejut. Kamu masuki bulan Ramadan dengan bacaan panjang-panjang yang dibaca oleh imam dalam bulan Ramadan nanti. Imam-imam pula, jangan berlumba pula nak baca pendek-pendek dengan tujuan nak suruh cepat habis. Jangan demikian, santai saja dalam bulan Ramadan. Jangan kita tetapkan masa, pukul 9.30 mesti habis. Pukul 10 mesti habis. Jangan demikian. Kita dah latih kan, bulan Rejab ni bulan latihan. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kita tak terkejut. Orang yang tak pernah puasa, tolong puasa dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Bila masuk dalam bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan puasa yang panjang dalam bulan Ramadan bermula pada 1 hingga 30 Ramadan. Supaya tak ada geng-geng plastik hitam dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah dalam hidup dia derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, banyak derma-derma yang diperlukan. Orang yang tak pernah dengar kuliah, tolong dengar kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bulan Ramadan bukan ditangguh kuliah, tetapi diteruskan kuliah. Tuan-tuan kena faham perkara demikian. Saya dengar beberapa buah masjid yang dah nak mula tangguh kuliah untuk memasuki bulan Ramadan. Tak betul. Lagi masuk Ramadan, lagi kena banyak kuliah. Bukan kita nampak Ramadan tu untuk sembahyang saja, tidak. Tapi masa tu bertambahnya ilmu kita. Masa Allah lapangkan dada kita dan Allah jadikan masa tersebut untuk dimasukkan ilmu. Sebab perubahan ini akan berlaku dalam hidup kita bulan Ramadan. Saya dengar beberapa buah masjid nak buat dah. Dia panggil penangguhan kuliah untuk masuki Ramadan. Tawakuf kuliah. Jangan tuan-tuan. Supaya apa dia? Bulan Rejab kita dengar kuliah. Bulan Syaban dengar kuliah. Bulan Ramadan lagi banyak kuliah. Kita duduk dalam majlis ilmu dalam bulan Ramadan. Pahala dia berbeza dengan kita duduk majlis ilmu dalam bulan-bulan yang lain. Kena faham konsep demikian. Supaya tak berlaku kejutan. Orang yang tak pernah dalam hidup dia, untuk dianya, tolong orang lain. Tolong orang lain dalam bulan Rejab, bulan Syaban. Bila masuk Ramadan, dia tak terkejut. Kan macam perlumbaan. Lumba lagi. Kita ada 3 pusingan. Jangan awal-awal dah pecut. Nanti pancitlah waktu mana pusingan ketiga nanti. Kita ada 3 pusingan ni. Yang perlu kita pecut, pusingan ketiga. Itu bulan Ramadan. Bulan Rejab, pusingan pertama baru. Bulan Syaban, pusingan kedua. Pusingan yang kena pecut, bulan Ramadan. Untuk apa? Dapatkan yang disebut dengan syurga Allah. Sehingga kan kita tak keluar dalam bulan Ramadan, kecuali nama kita dah tertulis di pintu-pintu syurga Allah SWT. Yang ni yang kita kena faham. Konsep kenapa Allah jadikan demikian. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Syaban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Kan saya rasa surau ni pun surau terkejut juga ni. Awal Ramadan penuh je orang. Tengah Ramadan dah kenda dah orang. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Modim je yang ada.
Yang lain Ibnu Ghayyub semua dah. Kenapa? Orang kita dia nampak hujung Ramadan, dia nampak bukan sibuk nak kejar Lailatul Qadar, tapi sibuk nak kejar Lailatul Qamdar. Yang akhirnya kenapa? Kerana kita tak ada latihan. Allah, dia nak latih apa pada diri kita? Kita tanya balik. Allah nak latih apa pada diri kita ni? Bulan Rejab, bulan Sya'ban. Allah nak latih apa pada diri kita untuk masuk ke bulan Ramadan? Ulama jawab, Allah latihkan bulan Rejab untuk mengukuhkan keyakinan hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj dalam hidup kita ni, tuan-tuan. Tuan-tuan perhati betul-betul. Berubah tak berubah perangai kita? Sikap kita. Dulu dengan sekarang, ada sama tak? Mesti kita kata tak sama, Ustaz. Perangai kita ni berbolak-balik. Hidup kita ni kan, kenapa dulu kita rajin buat amal ibadah? Sekarang kenapa tak sekuat dahulu lagi? Kerana kita tidak istiqamah. Dulu ramai di kalangan, saya sendiri pun saya perasan. Dulu malam-malam kita boleh bangun tahajud. Waktu mana kita hidup berseorangan dahulu kan, waktu mana kita muda-muda kita boleh puasa sunat. Kita boleh, tapi bila kita dah berkeluarga, kenapa kita sukar nak puasa sunat lagi? Kenapa kita payah lagi nak membaca Al-Quran? Dulu 3 hari sekali khatam Quran. 3 hari sekali kita boleh khatam Quran. Kenapa sekarang dah 30 tahun tak sekali-sekali pun kita boleh khatam Quran? Menandakan apa dia? Berubah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu, cuba tengok kawan-kawan kita sebelah-sebelah. Dulu dia boleh datang semayang berjemaah bersama dengan kita. Tapi kenapa hari ni dia tak boleh datang duduk sebelah dengan kita lagi? Padahal dia ada kan? Dia masih lagi hidup. Tapi kenapa berubah? Jawabnya, pendirian manusia ini berbolak-balik dalam hidup. Manusia ni, dia ada dalam hidup dia ni, satu ketika perubahan yang berlaku. Ayah-ayah, ibu-ibu perasan tak? Dengan berlaku COVID, bila berlaku COVID 3 tahun, hampir 3 tahun kita lalui, berubah sikap di kalangan kita. Masyarakat kita berubah. Tak sama lagi. Dulu masjid surau penuh je. Tapi sekarang dah lapang-lapang, lompong-lompong dah. Saat ini. Kenapa? Manusia ni berubah. Berubah kerana COVID, manusia berubah. Bukan berubah yang disebut dengan suasana saja. Bahkan hati manusia berubah. Islam, dia nak suruh hati kita mesti semakin mantap dengan Allah. Macam mana Allah nak mantapkan hati kita? Allah jadikan satu peristiwa yang besar dalam bulan Rejab ini yang perlu dipahami oleh kita yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni nak memantapkan hati. Allah jadikan tujuan nak suruh kita, hati kita ni yakin. Yakin terhadap apa dia? Satu benda yang dipesan oleh Allah. Tiap-tiap hari Jumaat. Diingatkan hari Jumaat, mesti khatib akan sebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati, kecuali saat mana kamu mati, kamu betul-betul Islam dalam hidup. Kenapa? Ramai orang kita dekat nak mati, dia berubah. Sekarang tak rasa lagi sebab kita tak mati lagi. Cuba try rasa dekat-dekat nak mati. Bila dekat-dekat nak mati, berubah. Diri kita ni akan berubah. Waktu tu kita kelam kabut. Kita nampak malaikat-malaikat sedang turun. Kemudian kita rasa sakit kematian itu. Sakarat itu. Saya tak bercadang nak cerita tentang kesakitan bagaimana keadaan ni. Tapi nak sebutnya, bila dia rentak daripada bawah kaki kita ni, roh kita ditarik tu, manusia ni berubah. Apa yang berubah? Datang syaitan pujuk. Anakku, jangan mati dalam Islam ya. Pujuk, menyamar menjadi arwah ayah kita. Sebiji muka arwah ayah kita. Dia sebut, jangan mati dalam Islam ya. Mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Ni hadis Rasulullah ni cerita ni. Keadaan yang berlaku. Kita je nampak syaitan sebut. Sebab tu, Imam Ahmad bin Hanbal, dia sebut. Imam Malik radhiyallahu anhu dia sebut. Kalau mana kita pergi ziarah orang yang nazak,
Cuba kita ajar dia mengucap. Sebut la ilaha illallah ataupun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebanyakan orang yang nak mati ni, dia geleng kepala ataupun dia diam saja. Kebanyakan dia tak nak sebut. Kenapa dia tak nak sebut? Yang geleng kepala tu, dia geleng kepala. Imam Malik radhiyallahu anhu dia kata, jangan kamu anggap dia sedang geleng kepala kepada kamu. Jangan. Tapi dia sedang geleng kepala pada syaitan. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia akan geleng kepala tu. Syaitan kata, mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kita pula tengok orang geleng kepala, kita sebut jahatnya dia. Dekat nak mati pun geleng kepala lagi, kita ajar mengucap. Sebenarnya tak, syaitan ganggu. Tiap kali mana kita sebut, ada dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia diam saja. Kerana syaitan ganggu dia. Tak berjaya sebelah kanan, datang sebelah kiri. Menyamak arwah ibu. Sambil goyang buah dada ni. Tunjuk dada dia. Anakku, dada ini pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Matilah bersama dengan Ummi. Ummi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Hati manusia ni berbolak-balik, tuan-tuan. Ramai mana orang yang bila sampai saat itu, dia mengikut. Dia ikut je. Dia ikut je. Na'udzubillah min dzalik. Tengok. Syaitan duyung ni, tuan-tuan. Syaitan ni duyung ni. Dia tak akan sebut, matilah dalam Yahudi. Kerana orang duyung tak kenal pun Yahudi. Matilah dalam Kristian. Kita tak pernah peduli pun terhadap Kristian. Tapi dia akan ingat. Akan berlaku apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Kita dengar, Islam juga ni, mati je lah. Padahal Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan diri kamu mati, kecuali kamu mati dalam keadaan betul-betul Islam. Macam mana kita nak suruh kita betul-betul Islam? Faham terhadap Isra' Mi'raj. Faham terhadap Isra' Mi'raj menjadikan keyakinan hidup. Kerana Isra' Mi'raj ini satu benda yang keluar daripada akal pemikiran manusia. Kalau tuan-tuan nak fikir logik, memang tak logik peristiwa ini berlaku. Sehingga kan saya ingat lagi, mula-mula saya balik daripada Mesir dahulu. Saya balik daripada Al-Azhar tahun 2000. Tahun 99 saya balik, saya dijemput ceramah di kalangan pensyarah-pensyarah universiti tempatan ini. Mereka kumpul lebih kurang 40 orang lebih. Duduk nak dengar ceramah tentang Isra' Mi'raj. Mula-mula balik daripada Al-Azhar. Ingat ceramah tu semangat. Orang bagi masa selama 2 jam. Kita pun ceramah 2 jam. Ceramah tentang Isra' Mi'raj. Habis je ceramah, buka sesi soal jawab. Ada seorang profesor, dia bangun tanya soalan pada saya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, cerita Isra' Mi'raj ini cerita betul ke cerita dongeng Ustaz? Dia sebut demikian. Kenapa kita tanya? Kenapa? Lah baru tanya pada saya sejam, 2 jam lebih dah ceramah. Baru tanya tentang cerita betul ke cerita dongeng. Saya ni, dia sebutlah, dia ni profesor dalam bidang sekian. Dia sebut kajian dia, fizik dia dan sebagainya. Dia sebut. Tapi Ustaz, kalau betul Isra' Mi'raj ini berlaku, berapa tekanan isi padu angin waktu mana Rasulullah naik ke atas? Berapa kecepatan Rasulullah bergerak tersebut? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Saya dengar pensyarah ini disebut, profesor disebut demikian. Saya suruh dia duduk dulu. Prof duduk dulu, saya nak jawab. Tapi panjang saya kena jawab untuk nak memahamkan Prof. Saya sebut dia, Prof. Tuan-tuan, Allah, bila dia nak jadikan kita cerdik, Allah bagi pada kita 3 sumber untuk mencerdikkan seseorang. 3 sumber besar dalam hidup kita. Allah dia nak suruh kita jadi cerdik. Jangan bodohkan akal kita, jangan. Macam mana Allah nak suruh cerdikkan kita ni? Allah bagi sumber yang pertama dipanggil jawarih. Jawarih ni panca indera yang Allah kurniakan pada kita. Panca indera ni, mata kita memandang, kita tahu tu rumah orang.
Kadang-kadang Allah bagi pada kita telinga, kita dengar, kita tahu. Ni suara ayah kita balik daripada masjid. Kita kadang-kadang kita bau. Susah juga kita bau. Ni kentut orang. Kita sebut. Bau, melalui bau. Allah jadikan. Kadang-kadang tangan, mata kita pejam. Telinga kita tak dengar, tapi tangan kita bergerak. Kita tahu ni sejadah. Kita sebut. Kita boleh rasa. Maknanya, ni panca indera. Panca indera ini, Allah bagi sama pada makhluk yang lain. Allah bagi sama pada makhluk-makhluk yang lain. Pokok-pokok yang tanam, dia cari sumber matahari. Maknanya panca indera dia, Allah bagi demikian. Dia cari sumber akar, dia cari mana air untuk dapatkan kekuatan pada dia. Panca indera. Lembu, Allah jadikan pada dia cium, dia cium je. Susah-susah ni rumput boleh makan. Dia cium lagi, ni bau tom yum tak boleh makan. Nak sebutnya gambaran makhluk. Makhluk yang lain pun Allah bagi pacat. Pacat tu, ayah-ayah, ibu-ibu tengok bagaimana Allah jadikan pada pacat. Pacat tu, Allah bagi panca indera pada dia 7 hari sebelum orang nak melintas kawasan tersebut. Allah dah bagi tahu pada dia, ada orang nak melintas kawasan ni. Kamu tunggu untuk cekik darah dia. Nak sebutnya pacat. Tuan-tuan tengok burung yang berterbangan di udara, tak ada yang berlanggar di antara satu sama lain. Allah bagi pada dia ikan di lautan. Nak sebut panca indera yang Allah bagi pada mereka. Allah, dia nak suruh kita bezakan dengan binatang ataupun kejadian yang lain. Allah bagi sumber yang kedua mencerdikkan kita. Sumber kedua ni apa dia? Akal. Akal untuk menjadikan kita cerdik. Sebab tu Islam larang jangan minum arak. Jangan dilarang hisap dadah. Jangan sedut. Jangan bau, jangan sibuk nak hidup gam. Hidup taik lembu orang kita. Buruk tak buruk, makan pil kuda. Makan yang disebut dengan, semua nak merosakkan akal. Islam larang. Jangan rosakkan akal. Kan akal ni membezakan diri kamu dengan binatang. Kalau kamu tak ada akal, yang menyebabkan kamu macam binatang. Allah dia nak suruh jadi cerdik sikit. Kita dengan binatang. Binatang cerdik macam mana pun. Tapi dia tak ada akal. Dia tak boleh mengajar binatang-binatang lain. Saya buat contoh monyet. Beruk. Beruk tu, dia tahu ni kelapa muda, kelapa tua. Tapi bila beruk ni dah tua, dia tak boleh mengajar beruk-beruk yang lain. Dia tak boleh buka sekolah tuition. Yang kena mengajar, beruk ni juga, manusia juga. Nak sebutnya gambaran perbezaan Allah bagi akal. Sebab tu, Allah larang akal. Tapi akal kita ni pun terbatas, Prof. Saya sebut. Akal kita ni pun terbatas. Ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang kita tak boleh fikir. Sebagaimana terbatas kita makan. Ayah-ayah, ibu-ibu boleh makan berapa pinggan? 2 pinggan, 3 pinggan, lepas tu tersandar tepi dinding. Tak boleh makan dah. Mata kita boleh nampak yang sekitar ni je. Yang di luar sana kita tak nampak dah, terbatas. Kita boleh berdiri berapa jam? 2 jam, 3 jam. Lepas tu, collapse dengan sendiri. Terbatas. Demikian juga Allah jadikan akal kita terbatas. Kita tak boleh fikir tentang azab kubur. Kita tak boleh bayang, tak boleh guna akal kita macam mana pada mahsyar. Macam mana keadaan yang melalui titian sirat. Di atas titian sirat tu sehalus selai rambut di belah 7. Saya sebut demikian. Kemudian macam mana kita nak lalui saat ngauman api neraka kat bawah. Kemudian dalam keadaan jalan pula berliku-liku, jurang, dalam keadaan yang ketakutan, meremang bulu roma kita. Nak melalui saat yang dipanggil keadaan titian sirat itu. Tak boleh nak fikir dengan logik akal. Bila akal kita tak boleh fikir, Allah bagi sumber yang ketiga. Sumber ketiganya apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencerdikkan hidup. Profesor, doktor, nama apa saja pun dia, secerdik mana pun dia, kalau dia tidak ada Al-Quran, dia dianggap bodoh dalam hidup. Walaupun dia profesor sekalipun. Saya sebut demikian. Termasuk dengan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ini, Allah tak bagi lagi kita guna akal kita. Allah suruh kita guna kalimah Subhanallazi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Dengan tujuan apa dia? Bersihkan hati kamu. Kalau Isra' Mi'raj ini pun kita nak kira dengan tekanan isi padu angin, dengan kelajuan berapa,
kecepatan dia berapa, kecepatan cahaya dan seumpamanya. Kita nak kira demikian, kita dianggap bodoh walaupun kita ni ada sijil PhD, walaupun kita profesor, walau bagaimana sekalipun. Sebut bodoh tu, tunduk tu, tak angkat-angkat dah. Saya nak sebut, sebab tu Allah guna subhan. Kenapa Allah guna kalimah subhanah? Kerana Allah nak suruh kita bersihkan hati kita. Kalimah awal-awal lagi, Allah cerita tentang subhanah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Lepas pada cerita subhanallazi asra bi 'abdihi, cerita terus Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Ayat tu sepotong je ayat dalam surah Isra tu. Allah gunakan demikian. Lepas tu Allah cerita tentang Bani Israel. Cerita Nabi Musa. Kenapa Allah cerita tentang Bani Israel, Nabi Musa? Kerana mereka mempertikaikan terhadap syariat Allah. Kalau kita hanya dengar cerita Isra' Mi'raj ini, kemudian kita pun diam saja. Kita lebih kurang Bani Israel. Sama saja dengan Bani Israel. Nak cerita tentang bagaimana kedegilan dan ketololan manusia. Tak adalah lebih degil dan lebih tolol manusia di atas muka bumi ini, lebih teruk daripada Bani Israel. Sehingga kan Nabi Musa AS, nama Nabi yang paling kerap disebut di dalam Al-Quran Karim. Kerana berhadapan dengan Bani Israel. Bani Israel ni yang disebut ghairil maghdubi alaihim. Yang Allah benci dengan mereka tersebut. Al-maghdubi alaihim, itu Bani Israel. Waladdallin, dan juga orang sesat. Siapa dia? Orang Kristian. Yang jenis tak ada ilmu. Kemudian dia buat sembrono dan dia buat dalam keadaan mempertikaikan syariat Allah. So itulah, bila cerita tentang Isra' Mi'raj ini, Allah mulakan dengan perjalanan Rasulullah di belah dada. Di belah dada. Kenapa dia belah dada? Belah dada Rasulullah. Rasulullah ceritakan pada orang kafir ramai depan Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang cerita yang berlaku Isra' Mi'raj ini kepada Ummu Hani. Ummu Hani pesan pada dia. Kakak sepupu Rasulullah ni pesan, jangan cerita pada orang ramai Rasulullah. Nanti kalau kamu cerita tentang cerita Isra' Mi'raj ini, tentu orang akan mengkufuri terhadap apa yang berlaku pada kamu. Rasulullah diam. Rasulullah diam je. Kemudian tengah-tengah diam termenung Rasulullah tu, lalu Abu Lahab. Abu Lahab lalu mandang Rasulullah, tengok Rasulullah termenung je. Tegur Rasulullah. Muhammad, termenung je. Ada cerita baru ke? Tanya Rasulullah, Abu Lahab. Nak cari konten baru dia panggil. Yang jenis, yang nak pada konten ni kan. Hidup nak pada konten baru. Bila sibuk nak cari konten baru ni, anak-anak muda tahulah makna konten. Maknanya gambaran nak cari isu-isu baru dalam hidup. Nak tegur Rasulullah. Muhammad, ada cerita baru? Rasulullah jawab, ya, ada cerita baru. Cerita apa? Semalam aku diisra'kan. Semalam aku dimi'rajkan. Bila sebut saja begitu, terkejut Abu Lahab. Isra' tu benda apa? Mi'raj tu benda apa? Rasulullah jawab, Isra' aku diperjalankan daripada Masjidil Haram semalam. Kemudian sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Aku menghadap depan Allah. Kemudian aku turun kembali pada Sa'i. Kejut Abu Lahab. Abu Lahab terkejut tu. Lalu Abu Lahab tegur tu Rasulullah. Kamu pergi bila Muhammad? Semalam Rasulullah sebut. Kamu balik? Balik pagi tadi Rasulullah sebut. Semalam kamu pergi sampai Masjidil Aqsa. Kemudian kamu terus sampai Sidratul Muntaha. Kemudian kamu balik. Rasulullah jawab, ya. Terkejut Abu Lahab. Muhammad, ni cerita sensasi juga. Kalau panggil TV 10, TV 20, mesti glamour pun. Muhammad, kamu diam-diam dulu. Jangan cerita lagi pada orang. Biar aku tolong panggil semua orang datang untuk dengar kembali cerita kamu ni. Lepas pada ni, dia kata, lepas pada ni, kamu cerita pada orang ramai, aku yakin orang akan kata kamu seorang pembohong. Nampak tu, para hadirin sekalian. Ulama-ulama tanya, kenapa yang Rasulullah pergi cerita pada Abu Lahab tu? Cerita Isra' Mi'raj ini, di antara kuliah subuh awal Rasulullah pada Abu Lahab. Pagi tu patutnya, pagi peristiwa Isra' Mi'raj ini, macam kita hari ni, dengar cerita Isra' Mi'raj. Tuan-tuan tentu tak pelik sebab ustaz yang datang. Lepas tu cerita ada orang Islam.
Cuba tuan-tuan dijemput oleh kawan-kawan kita, jiran-jiran orang bukan Islam. Jemput kita, jom pergi dengan camat Isra' Mi'raj misalnya. Naik pensan kita. Ni orang kafir ni. Orang kafir. Abu Lahab. Kenapa cerita pada Abu Lahab? Yang teruk lagi Abu Lahab yang pergi panggil orang Islam supaya dengar ceramah Rasulullah. Orang kafir jemput orang Islam, bagi tauliah pada orang Islam. Bagi kebenaran untuk pergi ceramah. Patutnya dia yang tahan. Tak, dia pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Bagi tahu pada Abu Bakar, ada cerita baru ni. Abu Lahab sebut. Cerita apa? Semalam Nabi yang kamu sebut Rasul itu, Muhammad bin Abdullah, dia kata dia diisra'kan oleh Allah dan dia dimi'rajkan oleh Allah. Rasulullah, Abu Bakar tanya pada Abu Lahab, apa dia Isra'? Apa dia mi'raj? Abu Lahab, dia sebut, di perjalanan daripada Masjid Haram sampai Masjid Aqsa. Daripada Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kemudian diturun balik. Kamu percaya ke Abu Bakar? Abu Bakar jawab, sadaqta ya Rasulullah. Benar apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejut Abu Lahab, kamu percaya? Kamu percaya cerita dongeng sebegini? Katanya Abu Lahab tersebut. Abu Bakar kata, kalau Rasulullah yang cerita benda ni, walaupun datang daripada mulut kamu, lebih daripada ini pun aku tetap meyakini. Dan digelar dengan As-Siddiq. As-Siddiq. Semenjak ayah-ayah ibu-ibu hidup ini, berapa kali mulut ayah ibu-ibu, bila cerita tentang Isra' wal Mi'raj, mulut kita sebut, sadaqta ya Rasulullah. Berapa kali dalam hidup kita semenjak daripada kita dengar yang disebut dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini. Tak pernah kan? Boleh jadi pagi ni baru kita sebut. Oh, kena sebut ya. Ya, kena sebut. Tanda keyakinan hidup kita. Mulut kita ni kita sebut, sadaqta ya Rasulullah. Benar apa yang disebut oleh Rasulullah itu. Yang berlaku pada Rasulullah itu. Abu Lahab tak puas hati. Panggil Abu Bakar. Jom kita pergi dengan ceramah Muhammad. Bawa Abu Bakar dengan sahabat-sahabat datang. Diri depan Rasulullah. Dengar. Rasulullah cerita satu-satu. Saya nak sebut ringkas saja. Rasulullah, bila kumpul, Rasulullah sebut, semalam aku diisra'kan. Aku tidur di rumah Ummu Hani. Kenapa tidur di rumah Ummu Hani itu? Saya dah terang dah semalam. Kalau tuan-tuan ikuti ceramah saya semalam, tuan-tuan akan dengar. Saya cerita kenapa Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani. Kakak sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana rumah Rasulullah dibayangi dengan wajah-wajah Khadijah. Khadijah, sebelum Allah nak jadikan Isra' ini, Allah jadikan, dipanggil Am Huzni, tahun duka cita dalam hidup Rasulullah. Sedih sangat. Kenapa sedih? Dua orang yang diwafatkan oleh Allah. Kekuatan Rasulullah. Kanan dan kiri Rasulullah, Allah robohkan dia. Allah runtuhkan kekuatan Rasulullah. Dengan tujuan apa? Allah wafatkan dua orang ni. Dengan tujuan nak suruh, hidup ini, bila kamu memikul Islam, pergantungan kamu tidak lagi dengan makhluk. Tetapi pergantungan kamu dengan Khalik, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan takut bila tuan-tuan menyebut tentang Islam. Tuan-tuan jangan bimbang bila tuan-tuan memikul tanggungjawab Islam ini. Bila kita bersama membawa Islam ini, tuan-tuan akan yakin walaupun orang cerca macam mana pun, Allah tetap bersama dengan kamu. Ini kekuatan dalam hidup. Allah nak ajar, jangan kamu bergantung dengan orang. Jangan kamu hidup ni menumpang orang tu, menumpang dengan orang ni. Tetapi hidup kamu, mesti kamu sentiasa ikatkan diri kamu dengan Allah. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu dah berazam, berkeyakinan dalam hidup ini, hanya hidup ini kerana Allah, yang mulut kita sebut, tiap kali mana kita salat, kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah tu, lalu kita turun pagi-pagi, mulut kita sebut, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Saya bergantung hidup pada Allah. Kita tak takut dengan gertakan, ancaman, apa saja yang orang lakukan pada kita, kita yakin kita bersama dengan Allah. Ini kekuatan. Lalu, bila Allah wafatkan dua orang ni, Allah matikan dua orang ni, Rasulullah mula dalam keadaan huyuh hayang di awal-awal. Rasulullah kata tak boleh. Aku kalau tidur dekat rumah, nampak wajah-wajah Khadijah. Lalu Rasulullah tidur malam-malam di rumah Ummu Hani, kakak sepupu Rasulullah. Malam itu, bila Rasulullah tidur dalam keadaan dada yang sebab, mengingatkan tentang Khadijah,
anak-anak yang kecil ini dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan malaikat Jibril. Allah turunkan malaikat Jibril. Manakala kita, bila kita berhadapan dengan ujian hidup, Allah turunkan Al-Quran, mukjizat yang besar, dan Allah jadikan peristiwa Isra' Mi'raj ini sumber yang kedua menguatkan jiwa setiap mukmin. Bila turun saja, benda apa yang berlaku? Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril dibawa ke telaga Zamzam, kemudian dia belah dada Rasulullah. Dia belah dada, ambil hati jantung Rasulullah, kemudian dibasuh dengan air Zamzam. Kali yang pertama Rasulullah kata pekat. Kali yang kedua lagi jernih. Kali yang ketiga semakin jernih. Lalu diletakkan balik hati Rasulullah, kemudian ditutup dada Rasulullah. Ni mukjizat Rasulullah lah. Kita jangan buat ya, jangan buat. Saya nak sebut ni, jangan kita try at your home. Jangan cuba buat dekat rumah kita, jangan. Bila nampak anak-anak kita mula perangai hodoh dan sebagainya, nak belah dada juga kita. Jangan buat demikian. Nak sebutnya, Rasulullah ni, dia belah dada. Kenapa belah dada? Nak suruh bersih hati. Hati ni mesti bersih. Kalau hati kita ni kotor, nescaya kita tak berjaya masuki bulan Ramadan. Nanti akan ada orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Dia puasa, tapi dalam hati dia penuh dendam dengan orang. Nanti dia akan puasa, tapi dalam masa yang sama, dia masih lagi tak rasa nikmat dalam solat dia. Tak rasa lazat dalam ibadah dia. Dia puasa, tapi dalam masa yang sama, dia sujud tak boleh mengalir mata. Dia tak sibuk mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Hati dia kotor. Dia mikir, baju raya tak siap lagi. Baju raya tak siap lagi. Yang tu je yang dia fikir. Dia tak fikir terhadap macam mana nama dia telah tertulis belum di pintu-pintu syurga Allah. Tak bayangkan suasana ini. Satu saya nak sebut, Rasulullah dia bersihkan hati. Bila bersih hati tersebut, Rasulullah kata, dah bersih dah hati, tutup saja. Kemudian dibawa kepada binatang yang disebut dengan burak. Burak ni apa dia? Burak ni satu kejadian yang Allah jadikan tunggangan. Di antara burak ni, di antara makhluk Allah yang terpilih membawa Sayyidul Anam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burak ni sendiri di kalangan makhluk Allah yang sentiasa mengalir air mata dia, disebut dalam kitab, merindui Rasulullah. Allah jadikan dia ni, kehidupan dia rindu sungguh pada Rasulullah. Dalam syurga, dia binatang yang merindui Rasulullah. Disebut demikian. Kemudian, sehingga kan ada alur di pipi binatang burak tu, mengalir air mata kerana kerinduan dia pada Rasulullah. Dia dalam syurga, kerja dia selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak daripada kejadian, bila Allah pilih dia, burak ini, dipilih oleh Allah untuk membawa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mula diturun tu, dia tak sedap duduk. Orang panggil tak selesa. Kejap-kejap melompat, kejap-kejap berhenti, kejap-kejap. Kerana dia nak bawa Rasulullah ni. Sampai malaikat Jibril datang, malaikat Jibril tepuk dia. Burak, berhenti burak. Berhenti dia. Bila dia berhenti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan. Kamu tak nampak ni, siapa dia? Siapa dia ni? Lalu burak tu, pandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, tunduk terus. Tunduk, malu sungguh pada Rasulullah. Disebut dalam kitabnya demikian. Rasulullah cerita, malu burak ni bagaikan malunya seorang anak perempuan yang bila datangnya orang lelaki masuk meminang dia di waktu mana dalam keadaan dia gadis sunti. Di saat malu sungguh burak. Kan anak perempuan ini, kalau dia malu sungguh, ni anak perempuan zaman dulu lah. Anak perempuan zaman dulu kan, ayah dia sebut, Fatimah, ada lelaki yang masuk meminang kamu. Ayah dah setuju dengan dia. Kamu setuju tak nak kahwin dengan dia? Dia diam. Diam tu, kadang-kadang dia malu tu sampai mengalir mata. Dalam kitab Qalyubi wa Umairah, cerita, dalam kitab tersebut dia kata, kalau anak perempuan ni malu, dia tak nak sebut. Dia diam. As-sukut alamatur ridha. Diam dia, tanda dia setuju. Tapi, ada yang dia mengalir mata. Dia malu dia tu, perempuan, ni saya sebut, perempuan zaman dulu lah ni. Dia malu sungguh, sampai mengalir mata. Air mata dia tu, alim ulama suruh pegang. Ayah ni, sebagai seorang ayah, pegang. Rasa air mata dia tersebut. Rasa waktu mana dia kesak air mata dia, pegang.
Kalau sejuk, tanda dia tak setuju. Kalau suam, air mata dia, tanda dia setuju. Anak sebutnya sampai tahap demikian. Tu anak dara zaman dahulu lah. Anak dara zaman sekarang tak ada. Anak dara zaman sekarang, dia pula yang bawa balik anak. Bawa balik lelaki. Mak ayah, ni Leman. Saya berkenan dengan Leman. Mak ayah setuju tak dengan saya? Dia pula tanya mak ayah. Mak ayah diam. Tanda setuju dah tu sendiri. Mak ayah pula kena diam. Nak gambarnya terbalik zaman sekarang. Zaman dulu, sampai peringkat digambarkan tentang bagaimana burak ni malu. Lebih malu daripada anak dara bila ada seorang lelaki yang masuk meminang. Rasulullah cerita keadaan demikian. Bila burak tu tunduk, dia sebut, Hadza nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi yang saya sentiasa merinduinya. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita. Mula naik. Naik saja, duduk. Rasulullah kata mula bergerak. Bila bergerak je, perjalanan Isra' Rasulullah. Kaki depan, Rasulullah kata di sebelah timur, kaki belakang sebelah barat. Bergerak saja tersebut, tiba-tiba dalam pergerakan Rasulullah tu, ada api yang datang. Api yang datang nak membakar Rasulullah. Rasulullah nampak tu Rasulullah dalam keadaan ketakutan lagi daripada api tersebut. Rasa takut. Rasulullah cerita. Kemudian waktu mana aku cuba melari tu, malaikat Jibril sebut kalimah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni doa ya, doa. Kalau di kalangan kita rasa takut, baca kalimah ini. Sebut pada dikit, tampak api dalam wah kita, sebut a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hembus di api tersebut. Kadang-kadang syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya malaikat Jibril, siapa? Ni syaitan. Tiap kali mana kamu bawa Islam, benda ni lah akan terjadi. Benda ni akan terjadi. Siapa saja yang bawa Islam, kalian akan sentiasa diuji dengan ujian-ujian yang banyak. Bawa ceritalah Islam. Tuan-tuan, cerita Islam je. Mereka akan lawan terus. Bukan peringkat dalam kawasan kita, di peringkat dunia akan tentang itu. Cuba je orang Islam cuba laksanakan Islam, syariat Islam. Siapa yang tentang? Barat. Orang kafir akan tentang habis-habisan. Di negara kita sama je. Benda yang sama je berlaku. Tuan-tuan nak laksanakan syariat Islam dalam hidup tuan-tuan. Siapa yang tak setuju pada tuan? Orang kafir tak akan setuju. Padahal tak ada kaitan pun dengan dia. Tak ada kaitan pun dengan dia. Tapi perangai syaitan ni, dia tak nak orang hidup dengan cara syariat. Tak nak. Padahal kita nak ikut syariat je. Banyak mana kita sembelih lembu, buat ibadah korban. Dia pertikai. Orang kafir boleh pertikai. Kerana apa dia? Kerana bagi mereka, ni sentimen menyembelih Tuhan kami. Padahal bila lah lembu tu nak jadi Tuhan dia? Nak gambarkan tentang, dimainkan. Dia sebut, ni resis, ni sentimen. Dia akan mainkan. Dia akan sebut macam-macam gaya. Padahal kita nak ikut syariat Islam. Nak ikut perintah Allah. Dia akan petikai. Padahal mereka tahu syariat Islam ni di antara syariat yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Mereka takut. Kalau sekiranya kita boleh laksanakan perintah Allah yang menyebabkan ramai orang bukan Islam akan masuk lagi Islam. Ini keadaan yang perlu dipahami di kalangan kita. Lalu Rasulullah dikejar. Kemudian Rasulullah baca je kalimah tu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu Rasulullah hembus. Hembus tu terpadam terus. Bara api yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah nampak mula ditunjukkan satu-satu kumpulan manusia yang Rasulullah lalu tersebut memecahkan kepala. Kemudian pecah terburai kepala. Kemudian tangkup jadi balik. Kemudian pecah lagi kepala. Menghantuk kepala ke batu. Lalu tanya, siapa itu ya Jibril? Lalu malaikat Jibril jawab, itulah gambaran umat kami yang suka menangguh-nangguhkan solat. Yang suka menangguhkan solat. Bukan dia tak solat, dia solat tapi lewat-lewat. Dia solat dalam keadaan yang fawailul lil musalli. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Mereka ni neraka wil untuk mereka. Solat. Orang yang solat masuk neraka. Yang tak solat 10 kali ganda masuk neraka. Nak gambarkan tentang bagaimana solat pun masuk neraka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka main terhadap solat mereka.
Jangan pandang lekeh terhadap solat. Solat ni, bila hamba Allah solat, maknanya dia sedang dekat dengan Allah. Bila seorang tersebut solat, maknanya dia sedang berjaya, dia hidup di atas dunia. Siapa yang tinggal solat, hilang kekuatan. Dia tak akan sama dengan Allah. Solat tu menjadi keutamaan. Rasulullah SAW ditunjuk satu-satu. Saya tak sempatlah nak cerita pada pagi ni. Saya nampak tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Cuma pagi ni saya nak sebut sikit je yang utamanya. Kerana saya ingat saya waktu mana saya kecil-kecil dahulu, tiap kali mana masuk bulan Rejab je, kuliah maghrib tu tiap-tiap malam. Hari pertama, malam pertama cerita Isra', malam kedua cerita Isra', sampai malam ke-15 habis cerita Isra', malam ke-16 cerita tentang Mi'raj, sampai malam ke-30 habis cerita Mi'raj, sembelih lembu seekor. Satu kampung meriah, suka kerana memahami tentang Isra' Mi'raj. Hari ni ada lembu ke tak ada lembu tak tahu. Kalau ada bihun pun satu rahmatlah kita. Nak sebutnya gambaran cerita Isra' Mi'raj ini besar. Dan kerana besarnya cerita Isra' Mi'raj ini, perlu masa sebulan untuk nak fahamkan dia. Nak gambarkan betapa bernilai. Saya harap supaya surau ini boleh buatlah tiap-tiap malam mengkisahkan, menceritakan balik detail satu-satu tentang perjalanan Isra', kemudian perjalanan Mi'raj. Tapi bila Rasulullah cerita je begitu, hari ni saya nak sebutnya, bila Rasulullah cerita je tentang perjalanan Isra', solat dan seumpamanya, sampai peringkat Rasulullah ditunjuk syurga neraka, Rasulullah cerita tentang syurga, Rasulullah cerita tentang neraka, Rasulullah habis je cerita, bangun orang kafir. Orang kafir di kalangan mereka bangun, mereka sebut, "Kazzabta ya Muhammad." Pembohong kamu wahai Muhammad. Mau cakap sembang cencang je Muhammad. Mana boleh kamu pergi Masjidil Aqsa? Betulkah kamu pergi? Rasulullah kata betul. Kalau betul Muhammad, kami nak tanya soalan. Kami nak tanya soalan. Kerana kami ni biasa ke Masjid Aqsa. Kami nak tanya soalan. Soalan apa? Rasulullah tak tahu pun soalan apa. Berapa biji tiang yang ada dalam Masjid Aqsa tersebut? Tanya soalan yang Rasulullah tak spot langsung. Rasulullah tak jangka. Tanya soalan berapa tiang yang ada. Macam saya tanya tuan-tuan lah. Tanya pengurusi misalnya contoh. Biasa ke datang surau ni? Datang. Biasa. Berapa tiang yang ada dalam surau? Bukan kerja kita nak bilang tiang. Kang lepas ni ramai pula duk bilang tiang. Nah sebutnya. Kita datang ke surau ni. Mana kita nak peduli pun. Tapi Allah 3G kan. 5G kan depan Rasulullah. Tunjuk ni. Tiang ni berada kat sini. Tiang ni berada kat sini. Tiang ni kat sini. Tiang ni kat sini. Gamam orang kafir. Rasulullah sebut satu-satu. Kalau orang cerita tentang 4G, 5G, cerita tentang yang 3G dan sebagainya, semuanya Allah tayangkan. Dah buat dah sebelum daripada ni pada Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak satu-satu Rasulullah sebut tiang ni kat sini, tiang ni kat sini, tiang ni kat sini. Betul tak betul? Betul. Kalau kamu tak percaya lagi Rasulullah sebut, kamu tunggu petang nanti. Ada satu kabilah yang aku sempat berhenti minum air susu dengan mereka. Aku sempat dalam perjalanan pulang, kemudian kabilah tersebut, unta dia, kaki kanan dia tu tempang dan diikat di sebelah kaki kanan. Mereka tunggu. Orang kafir ni tunggu. Tunggu. Bila sampai saja pada petang hari, sampai sungguh kabilah tersebut. Lalu mereka tanya, betul tak Muhammad sempat minum air susu dengan hang? Mereka jawab, ya, Muhammad sempat minum air susu. Dia tengok unta tersebut, memang kaki kat depan tu diikat. Percaya tak percaya orang kafir pada Rasulullah? Tetap tak beriman pada Rasulullah. Ni orang kafir dahulu dengan orang kafir sekarang sama je. Tuan-tuan ceritalah. Kekafiran itu menutup kebaikan yang dilakukan oleh Islam. Yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Sampai hari ini, begitulah keadaan. Dan ini pun yang telah diterjemahkan oleh Allah dalam Isra' Mi'raj. Yang kita kena faham konsep ini. Kemudian, dah Rasulullah SAW tak peduli orang kafir. Bangun kumpulan kedua. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bangun, Abu Bakar sebut, "Sadaqta ya Rasulullah." Sahabat-sahabat yang lain pun sebut, "Sadaqta ya Rasulullah." Betul apa yang disebut oleh Rasulullah. Betul kami beriman. Yu'minu billah. Kami beriman
amana billahi wal yaumil akhir. Kami beriman pada Allah, beriman dengan hari akhirat. Sahabat-sahabat yang lain bangun. Ada satu kumpulan yang ketiga, dia bangun pula, dia sebut, Muhammad, dulu kami beriman dengan kamu. Sekarang kami mula kufur terhadap apa yang kamu sebut. Logik tak logik? Kecuali kami boleh balik semula pada Islam dengan syarat kamu buat dua perkara. Kamu buat dua perkara, Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, apa dua perkara yang kamu inginkan itu? Dia pun jawab. Dia jawab, Muhammad, kalau kamu boleh buat dua perkara ni, kami akan masuk semula Islam. Rasulullah kata apa dia? Yang pertama, kamu angkat kaki kanan kamu sebelah. Angkat kaki kanan kamu sebelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun angkat kaki kanan dia sebelah. Yang kedua, Muhammad, Rasulullah tanya, yang kedua apa dia? Yang kedua, kamu angkat kaki kiri kamu sebelah lagi. Biar tergantung sekarang. Biar nampak tergantung sekarang, Muhammad. Tentu tak boleh angkat, tuan-tuan. Tak percaya, cuba tuan-tuan buat. Nak tengok terangkat tak terangkat. Dia kata, Muhammad, kalau dua kaki pun kamu tak boleh angkat, bagaimana kamu boleh sampai Sidratul Muntaha, Muhammad? Bagaimana kamu boleh cerita yang kamu boleh sampai Sidratul Muntaha? Rasulullah tengok orang kafir ni sebut begitu. Orang yang murtad dia panggil. Orang yang keluar daripada Islam. Rasulullah kata, kamu nak suruh terang ke cerita tentang Isra Mi'raj? Dia terangkan pada kamu. Kamu pergi rumah Umar. Umar akan cerita, terangkan pada kamu terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Dia pergi, luruh benda betul. Dia pergi rumah Sayyidina Umar. Sesampai di rumah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tanya, siapa yang suruh kamu datang? Muhammad, yang kamu kata Rasulullah itu. Dia suruh datang, terangkan pada kami tentang Isra Mi'raj. Sayyidina Umar kata, kamu diam-diam kat sini. Jangan pergi tempat lain. Sayyidina Umar masuk dalam rumah dia, keluar dengan sebilah pedang, pancung terus kepala kawan tersebut. Bila pancung kepala kawan tersebut, seorang tu, yang lain tergamam. Yang lain sebut pada Sayyidina Umar, Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala dia. Tapi Rasulullah suruh terangkan pada dia tentang Isra Mi'raj. Sahabat yang lain ni, orang yang lain ni sebut, kamu terangkan pada dia. Sayyidina Umar kata tu, pancung kepala tu terang tu. Sayyidina Umar sebut demikian. Sahabat tak puas hati. Sahabat sebut, Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala dia. Rasulullah suruh terangkan pada dia. Sayyidina Umar tengok saja demikian. Sayyidina Umar sebut, sahabat-sahabat, kalau Rasulullah terang pada dia, dia tak boleh faham. Kalau Umar terang, lagi dia tak faham. Orang yang seumpama Rasulullah terang pada dia pun dia tak boleh terima. Kalau Umar yang terang, lagi dia tak boleh terima. Umar tak reti nak terang kepada orang. Yang Umar reti, terang kepala orang saja. Terang kepala orang senang. Sebab tu alim ulama sebut, kita ni Islam bila Umar. Islam tanpa Umar. Kalau Sayyidina Umar ada, ramai kena pancung kepala. Ramai di kalangan kita pertikaikan syariat Allah. Tak badan nak pertikai syariat Allah. Otak kita ni tak berbaloi. Kita nak fikir dengan syariat Allah. Isra Mi'raj ni pun dia boleh cerita-cerita dongeng. Nak sebutnya gambaran bagaimana keyakinan dengan Isra dan Mi'raj ini. Sebab tu saya sebut, tajuk yang kita sebut ini, awal-awal ni, bila kita boleh faham terhadap Isra Mi'raj, barulah kita layak masuk dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan apa dia? Bulan ibadah kepada Allah. Macam mana Allah nak jadikan bulan Rejab, bulan akidah. Bulan Sya'ban, bulan ibadah. Macam mana Allah nak suruh jadikan bulan ibadah, bulan Sya'ban? Allah jadikan dua program yang besar dalam bulan Sya'ban untuk memantapkan ibadah kita sebelum masuk bulan Ramadan. Bagaimana? Allah jadikan satu peristiwa dalam bulan Sya'ban nanti yang disebut dengan Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban yang disebut dalam hadis Rasulullah, cerita tentang kelebihan malam Nisfu Sya'ban. Tuan-tuan jangan terlepas Nisfu Sya'ban. Buat program dalam malam Nisfu Sya'ban. Buatlah macam-macam gaya. Nak baca Yasin ke, nak baca ayat surah Kahfi ke dan sebagainya. Baca. Dalam malam Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban disebut dalam hadis Rasulullah. Malam Nisfu Sya'ban. Manakala yang kedua, peristiwa yang besar yang berlaku dalam bulan Sya'ban lagi ialah pertukaran kiblat. Tukaran kiblat yang asalnya semayang menghadap pada Masjid Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram. Kenapa? Rasulullah doa. Waktu mana Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah doa, ya Allah,
tak naklah orang Yahudi mengejek Rasulullah. Kenapa kamu kata kiblat, kamu kata agama kami tak betul, tapi kiblat kamu sama dengan kami juga di Masjid Al-Aqsa. Sampai peringkat Rasulullah baca doa. Bila doa selama lebih kurang 7 bulan. Ada yang disebut selama setahun 7 bulan. Rasulullah semayang mendongak muka ke langit. Tiba-tiba tengah semayang Zuhur, tiba turun ayat Quran. Baru 2 rakaat Rasulullah semayang, turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguhnya Allah melihat wajah kamu terdongak ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Mulai sekarang tukarlah kiblat kamu daripada Masjid Aqsa ubah pada Masjid Haram. Rasulullah berjalan dalam sembahyang tersebut 2 rakaat pada Masjid Aqsa, 2 rakaat pada Masjidil Haram. Itulah yang pertama dan terakhir boleh sembahyang sambil berjalan. Jangan pula lepas pada ni orang sini sembahyang sambil berjalan juga. Masuk bulan Syaban nanti. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan jumpa Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Di masjid itulah tempat yang Rasulullah berubahnya kiblat. Yang asalnya menghadap pada Masjid Aqsa, kemudian ubah pada Masjid Haram. Ada sebab ke? Besar sebab. Cuma pergi ni tak sempat dah. Saya dah bercakap sejam lebih dah ni. Tuan-tuan pun dah tengok 2-3 kali dah muka saya. Kejap lagi tengok muka jam. Lepas tu dia tengok muka pintu. Sebelum sampai tengok muka pintu, kita berhenti setakat ni lah. Pada pagi yang baik ini, untuk nak faham kenapa Allah jadikan bulan Rejab, kenapa Allah jadikan bulan Syaban pembuka pintu ke jalan bulan Ramadan Al-Mubarak ini sendiri. Terima kasih di atas kesudian yang berhormat kawasan yang sudi untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Kemudian terima kasih pada pihak Surau Ittihadiyah yang telah mewar-warkan program ini. Bersaksilah depan Allah, saya telah sampaikan apa yang patut disampaikan dalam peristiwa yang besar ini. Dan tuan-tuan, saya harap tuan-tuan panggil khusus, buat satu program khusus untuk orang perempuan saja. Isra' Mi'raj, kenapa perempuan ramai yang dihumban ke dalam neraka Allah. Tajuk tersebut tu, tajuk yang sesuai dengan orang perempuan. Jangan pula orang lelaki luruk dada pula, lega tak masuk neraka. Jangan demikian. Tapi nak sebutnya, kita boleh lagi dalam tempoh ini buat program-program mengingatkan masyarakat kita supaya semua penduduk taman ni bila mati semua masuk syurga Allah SWT. Jangan ada seorang pun yang terhumban ke dalam neraka Allah. Biar kubur kita bercahaya dengan cahaya-cahaya orang yang soleh. Dan bila malam tamu kita dalam kubur tu, kita disambut dan disorai oleh para malaikat Allah. Kerana kejayaan kita di atas muka bumi ini dalam meyakini hidup dengan Islam. Ini kehidupan kita demikian. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya serah kepada pengurusi dan kita baca doa sikit. Mudah-mudahan doa kita ini dimustajabkan di sisi Allah. Dan sebelum kita baca doa ni tuan-tuan, saya ada karang beberapa buah kitab. Termasuk kitab ni lah, Persiapan Menjelang Kematian. Saya kalau ada peluang, satu masa nanti kita buat diskusi terhadap kitab ini. Apa amalan yang boleh kita lakukan bila dekat nak mati. Bila betul dekat nak meninggal dunia. Kita nampak dah tanda-tanda nak berlaku kematian. Saya buat dalam bentuk seminar. Kalau tuan-tuan, saya dah bercakap dengan Datuk Pengarah Jaim ini, dia cadang nak buat seluruh negeri Melaka supaya kalau boleh bila kita ada peluang nak suruh orang Melaka ni bila meninggal dunia semua mati masuk syurga Allah SWT. Ni kita kena usahakan kerja-kerja kita lah. Tanggungjawab kita bersama. Saya karang kitab ni bila saya kuliah dalam Radio Hakim yang disebut itu, kemudian saya dapati orang kita sentiasa berusaha untuk membesarkan rumah, berusaha untuk memewahkan hidup, tapi dia tak berusaha untuk menjadikan dia ahli syurga. Macam mana kita nak usaha jadikan ahli syurga? Pastikan mati kita keadaan husnul khatimah. Macam mana saat dekat nak mati itu nak buat apa dia? Nak baca apa dia? Nak buat amalan apa? Saya karang, saya susun balik. Dalam kitab ni pada muka surat 47, ada satu doa yang tuan-tuan boleh amalkan dalam keluarga tuan-tuan lah. Tuan-tuan ajar doa ni. Doa ni saya dapat daripada guru saya, waktu mana saya belajar dekat Al-Azhar dahulu. Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah, kalau kamu tahu kamu akan meninggal dunia, kamu nampak tanda-tanda kamu meninggal dunia, kamu baca doa ni. Kemudian kamu tidur. Kemudian kamu mati. Kamu masuk kubur. Kamu dimasuk dalam kubur, terus jalan kamu ke syurga Allah SWT. Doa ni saya dapat ijazah lah. Dan tuan-tuan, saya bagi pada tuan-tuan untuk tuan-tuan buat amalan dalam keluarga masing-masing.
Panjang sikit doa ni. Doa ni panjang sikit. Jadi tuan-tuan balik nanti, tuan-tuan amalkan, hafal doa ni. Kemudian tuan-tuan ajar pada mak ayah kita, ajar pada anak-anak kita. Panggil anak-anak kita balik, cuba baca ramai-ramai. Ikut tuan-tuan. Kemudian lepas pada tersebut, tuan-tuan bila tuan-tuan ziarah orang sakit, saya cadangkan tuan-tuan bagi hadiah kitab-kitab macam ni. Daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu, baik kita bagi kitab macam ni. Bila dia tengok je nama kitab ni, dia faham lah. Maknanya mati dah tu sang. Nak sebut tak tergamak sangat. Jadi dia tengok tu, dia faham lah macam mana nak suruh mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya karang juga kitab yang disebut dengan bagaimana kematian husnul khatimah. Nak suruh kita dapat husnul khatimah. Saya karang beberapa lagi buah-buah kitab, termasuk untuk orang perempuan khususnya. Kalian yang ni suamiku, nafkahku di mana? Tajuk ni. Ni orang perempuan sesuai sangatlah. Beli kitab ni, bagi hadiah pada suami masing-masing. Tak faham juga, tak tahulah tu, senang cerita. Kalau tak faham juga, rendam je kitab ni dalam air, bagi minum air. Itu semua. Susah sangat. Sebab apa saya karang kitab ni? Sebab saya sedang menyiapkan tesis PhD saya dalam kedoktoran ini di Universiti Win Soska di Pekanbaru. Saya ni sebenarnya tiap-tiap bulan saya berulang daripada sini ke Pekanbaru dengan Ustaz Abdul Samad di Pekanbaru tersebut, di universiti tersebut dah. Kami lebih kurang 11 orang ustaz-ustaz yang sedang menyiapkan PhD di tempat tersebut. Dan kebetulan dah saya sebut ni, kalau jemaah-jemaah ada kelapangan sikit lepas pada ni, saya nak minta bantuan sikit lah jemaah-jemaah. Sebab saya nak tolong siapkan masjid di UIN tu. Masjid ni untuk kita nak siapkan masjid tu dah bangun dah, lama dah. Perlu lebih kurang 1 juta je lagi untuk nak siapkan masjid tersebut. Masjid yang digunakan oleh seramai 13,000 pelajar. 13,000 pelajar, masjid tu tak siap lagi. Saya berjanji dengan rektor tersebut untuk nak tolong siapkanlah, insya-Allah. Jadi kalau ada yang boleh bagi 1 juta bagi ni, selesailah masalah. Mudah-mudahan demikian. Saya karang kitab ni dalam masa yang sama kerana saya bangunkan Mak Tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. Sejak 14 tahun yang lepas, saya ambil anak-anak yatim, saya tanggung mereka menghafal Quran. Saya buat di Mak Tahfiz di kampung saya, di Jelantuk Pahang. Kemudian saya bangunkan juga di Kelantan. Saya bangunkan juga Mak Tahfiz di Kuala Terengganu. Ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah dia, seluas 8,5 ekar tanah dia tersebut. Dia suruh saya bangunkan Mak Tahfiz. Saya sedang siapkan masjid sekarang ni. Masjid juga di situ. Saya bangunkan juga di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi tu, jalan masuk ke Datai, saya beli tanah dan saya dapatkan tanah wakaf daripada seorang makcik yang tua. Dan saya bayar separuh tanah tersebut. Lepas 2 minggu saya bayar keseluruhan tersebut dan dia wakaf tanah itu, dia meninggal dunia, makcik tersebut. Masuk dalam bulan Ramadan, dia meninggal dunia. Jadi sempatlah wakaf tanah tersebut. Saya bangunkan juga Mak Tahfiz di sana. Kemudian saya buat masjid juga di sana. Kemudian saya bantu juga yang disebut dengan anak-anak yatim piatu di selatan Thailand. Saya tolong mereka tersebut, anak-anak yatim piatu tu, asalnya pelajar-pelajar lebih kurang 22 orang. Sekarang adalah 840 orang pelajar. Tiap-tiap bulan saya hantar dana pada mereka sebanyak 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu ni. Madu yang murni ini, madu yang dikeluarkan ini merupakan madu yang disiapkan oleh pelajar-pelajar inilah. Pelajar-pelajar ini, kemudian mereka letak depan mereka bangun tahajud malam-malam, mereka sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sujud selama lebih kurang 3 jam setiap pagi. Kemudian mereka hantar madu ni ke Shah Alam. Saya gunakan madu ini untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minumlah air madu ni. Orang yang kena gangguan dan sebagainya, saya suruh mereka tersebut, di kalangan mereka tersebut minum air madu. Muntah keluar benda yang pelik-pelik ke badan ini sendiri. Tuan-tuan boleh dapatkan madu ni untuk dana pada mereka, samalah. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan jadi kebaikan pada kita semua. Kemudian saya tolong juga anak-anak yatim. Saya dapatkan safran. Safran ni antara produk daripada Iran. Saya dapatkan daripada orang Sunni di sana. Kemudian tuan-tuan ambil je safran ni, tuan-tuan masukkan air. Ibu-ibu yang masak nasi kunyit ke dan sebagainya,
Warna kuning tu, berhenti guna kunyit, gunakan saffron. Masukkan dalam masakan, masak lemak dan sebagainya, guna saffron. Bawang ni semerbak. Rasulullah kata, di antara bangwan-bangwan dalam syurga nanti saffron. Bangwan saffron. Tuan-tuan bau je. Ataupun tuan-tuan buat minum di kalangan kita, dia akan jadi kekuatan pada kita sebut. Tuan-tuan yang tak boleh buat apa-apa tu, tolong ambil pamphlet je lah. Pamphlet sekolah saya ni. Di kalangan kita yang ada Facebook, Instagram dan sebagainya, tolong sama share dalam Facebook dan Instagram masing-masing. Kemudian pakat-pakat di kalangan kita sebarkan. Ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi mana-mana bank, berdiri je depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sana situ. Nak impak tak impak, nak derma tak derma. Ambil kesempatan ya. Mudah-mudahan cara demikian kebaikan pada kita. Manakala untuk masjid tu, boleh tak saya minta tuan-tuan letak sejadah nanti, letak kat belakang nanti, pakat-pakat campak je ke atas sejadah tersebut. Berapa yang kita nak impak. Untuk masjid di Win Suska di Pekanbaru. Besok saya akan pergi ke sana lagi. Besok saya akan meneruskan pengajian SEM yang kedua lah. SEM kedua saya. Dan dah mula menulis dah. Alhamdulillah saya dah habis dah semester yang pertama. Tak banyak dapat pun. Pointer lebih kurang 4.0 je. Pointer. Dan alhamdulillah Allah bagi kelebihan demikian. Kemudian Allah kurniakan kebaikan-kebaikan ini bertambahlah insya-Allah. Saya harap jemaah-jemaah bolehlah bagi mana-mana yang lekat-lekat beg duit tu, ambil beg duit tu sombak semua sekali atas tersebut. Saya faham ibu-ibu yang sebut tak bawa duit lah ustaz bagi ni, misal contoh. Tapi cincin-cincin ada, subang-subang ada, semua yang tu kita boleh kira sama lah dipanggil demikian. Tu semua tu bila kita bagi, kita niat untuk arwah ayah kita, arwah mak kita, kita bagi demikian. Yang keduanya, kita niat untuk diri kita sendiri. Niat untuk diri kita sama. Mudah-mudahan dengan cara demikian, pahala ni sampai pada kita waktu mana kita sampai di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha' baha'uka wal jamal jamaluka wal qudrah qudratuka. Allahumma in kana rizqana fis sama' fa'anzilhu wa in kana rizqana qalilan fakaththirhu wa in kana rizqana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal qudratuka la hawla wala bik ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatina minal kadhib wa aynuna minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada munafik ya Allah. Ya Allah, tolong jadikanlah lidah kami selamat daripada berbohong ya Allah. Jauhkanlah pandangan mata kami daripada khianat ya Allah. Kerana sesungguhnya kamulah yang sentiasa mengetahui apa yang terdapat daripada pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi daripada setiap hati-hati manusia. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.